Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Terkini, penyangak disokong pengkhianat. Menurut Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad ketika merampas kuasa, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali merupakan pengkhianat. Mereka berjaya membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dengan sokongan daripada kumpulan kleptokrat yang disebut oleh Khalid sebagai penyangak. Kini setelah Mahyadin jatuh, beliau pula menyokong gerombolan penyangak untuk mengambil alih jawatan yang dikosongkan itu. Khalid berpendapat sepatutnya setelah Mahyadin turun, kuasa tidak diserahkan kepada gerombolan penyangak. Khalid berkata demikian dalam bicara YB Khalid Samad siri 120 bertajuk Kerajaan Malaysia dari pengkhianat disokong penyangak ke penyangak disokong pengkhianat. Menurut ahli Parlimen Shah Alam itu, Mahyadin dan Azmin merosakkan politik negara dengan menggalakkan lompatan besar-besaran katak politik. Isnin lalu ketika berucap selepas menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Mahyadin mendakwa beliau tidak akan tunduk kepada kleptokrat. Namun setelah meletakkan jawatan, beliau menyokong Datuk Seri Ismail Sabri yang rapat dengan kleptokrat sebagai penggantinya. 2 kali 5 sahaja, ujar Khalid. Sementara itu, ahli Parlimen Sepah Muhammad Hanifah Maidin pula menggunakan istilah yang lebih dikenali dengan kajian sains politik, iaitu kleptokrat yang maksudnya sama dengan penyangak. Beliau bertanya, maaf, ini logik jenis apa ya? Hanifah merujuk kepada kenyataan Mahyadin yang memberitahu satu dunia dalam ucapannya bahawa beliau tidak akan berkompromi dengan para kleptokrat. Dulu-dulu dia sanggup hilang jawatan timbalan Perdana Menteri sebab kononnya kerana pertahan prinsip lawan kleptokrat. Pengerusi warisan pun hilang jawatan tapi hingga sekarang kekal berprinsip. Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula kekal dalam kabinet kleptokrat dan tidak pernah letak jawatan, sindir Hanifah. Beliau membidas tindakan Mahyadin yang sanggup mengkhianati Pakatan Harapan dan bersama dengan para kleptokrat yang pernah dilawan dulu dan tak mahu berkompromi kononnya. Malahan dia pilantik YB Bera jadi timbalan Perdana Menteri, government tebuk atap dia. Lani dia dan para ahli parlimen parti dia boleh juga sokong calon PM yang tak ada masalah untuk terus dengan government kleptokrat. Hey guys, may I know what kind of logic is this? Soal Hanifah. Maksudnya tuan-tuan, boleh saya tahu logik apakah ini? May sanity and common sense prevail, tegas beliau. Maksudnya, semoga muncul akal yang waras dan munasabah. Apakah mesej yang sebenarnya ingin kita sampaikan ke seluruh dunia jika menteri yang sama dalam kerajaan tebuk atap mungkin masih dilantik kembali untuk menerajui negara sekarang? Soal Hanifah. Kenyataan Mahyadin itu telah dipertikaikan oleh Ketua Gerombolan Kleptokrat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dia kata jalan paling mudah untuk dia kekalkan kuasa ialah dia bersubahat dengan kleptokrat. Tetapi dia tidak akan buat begitu. Tapi dia lupa bahawa kleptokrat juga yang dia minta nyawa dan naikkan dia jadi Perdana Menteri pada tahun lalu, ujar Najib menerusi Facebook beliau. Yang kelakarnya, kini gerombolan kleptokrat ini pula minta sokongan Mahyadin untuk menyambung nyawa mereka dalam kerajaan dengan meletakkan seorang pemimpin kanannya sebagai Perdana Menteri. Tetapi paling kelakar, Mahyadin tidak pula menolaknya setelah gerombolan itu jugalah yang menarik sokongan sehingga beliau tumbang. Rakyat nampak mereka sedang bersandiwara untuk menipu seluruh rakyat Malaysia semata-mata demi kuasa. Percayalah, rakyat langsung tidak pernah terhibur. Bersatu dan UMNO akan dihukum pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Itu pasti kerana perlu diingat, rakyat sentiasa memerhati.